Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang hormati tuan ahli jemaah surah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada malam ini marilah sama-sama kita menghayati hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab. Hadis berkenaan dengan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu diazab di dalam kubur. Daripada Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, daripada Samurah bin Jundab berkata, adalah menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana Rasulullah ni acak kali dia pernah bertanya kepada sahabatnya, adakah salah seorang daripada kalangan ada tak hok mimpi semalam? Kalau ada mimpi semalam, ceritalah. Kalau sesiapa yang nak bercerita, ceritalah kepada kami, kepada aku dan para sahabat lah. Nabi minta kalau ada mimpi, saya cerita. Kalau orang nak lah, kalau orang ambuh tak payah ceritalah, Nabi khabar. Kepada sesiapa yang nak, sila cerita. Lalu selepas sahabat cerita mimpi dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun kata, wa innahu qala lana zata ghadatin, Nabi bersabda kepada kami pada suatu pagi, sesungguhnya semalam telah datang kepada aku dua orang datang kepada dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ni ajak aku berjalan. Ini disebut dalam riwayat yang lain, dua orang ialah malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berjalan. Wa innahuma qala li, sesungguhnya kedua-dua orang itu berkata kepadaku, intaliq, pergi jalan keluar. Wa innin talaqtum ma'ahuma, dan sesungguhnya aku bertolak bersama kedua-dua orang ni. Tiba-tiba tengah-tengah jalan, Nabi sebut tengah-tengah jalan, kami tiba ke atas seorang lelaki yang tidur, yang berbaring, yang tidur dalam keadaan berbaring. Ada Nabi temu seorang lelaki yang berbaring, dan seorang lagi berdiri memegang batu yang besar. Maksudnya ada seorang lelaki sedang berbaring, seorang tepi yang berbaring itu ada seorang yang berdiri yang memegang batu yang besar. Tiba-tiba Nabi khabar, tiba-tiba orang ni menghayungkan batu yang besar ke arah kepala orang yang sedang berbaring. Maka pecahlah kepala orang yang sedang berbaring itu. Lalu Nabi khabar batu itu bergolek. Kemudian orang ni pula, orang yang pegang batu besar ni, dia pergi ambil pula batu besar. Dia pergi ambil batu besar, fa ya'khuzuhu fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'sahu. Mana lelaki ni ambil batu yang besar, dia ambil, dia tunggu dulu. Dia tidak kembali ke arah lelaki yang sedang berbaring. Dia tunggu dulu. Dia tunggu sehingga sihat kepala lelaki. Mana bukan pecah kepala tak sihat sampai bila-bila. Mata dunia kalau pecah kepala, mati ataupun masuk pita lah. Mana dalam kubur ni, dalam azab kubur ni, pecah kepala sihat, katok kepala sihat, katok kepala pecah kemudian sihat seperti biasa. Malaikat ni tunggu dulu, ambil batu, malaikat ni tunggu sehingga sihat kepala orang ni seperti biasa. Kemudian dia buat balik sehingga kepala orang tu sihat, bertakut seperti biasa. Dia buat balik, katuk balik kepala orang tu, pecah.
Kemudian dia tunggu balik macam biasa lah. Dia tunggu ya sehingga kepala orang tu sihat, dia katuk pula kepala sampai pecah, sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana diazab oleh Allah Taala sehingga hari kiamat, tidak berhenti-henti. Kemudian Nabi SAW tengok ni, Nabi terkejutlah. Nabi terkejut, subhanallah, mahaza, apakah ini? Apakah ini, dosa apakah yang dilakukan oleh orang ni sampai dikatuk kepala pecah, kemudian sihat pula kepala, katuk pula kepala sampai pecah. Lalu malaikat dia jawab, qala li, kedua-dua orang ini berkata kepadaku, intalik, pergi. Dia tidak jawab lagi pertanyaan Nabi SAW. Fa ataina ala rajulin, mana mimpi Nabi ni merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan macam mimpi orang. Mimpi orang ni kadang-kadang dimasuk oleh syaitan. Mimpi Nabi adalah wahyu daripada Allah Taala, mana bukan mainan syaitan. Mana syaitan boleh masuk dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana fa ataina ala rajulin, lalu kami tengah-tengah jalan, tiba-tiba kami bertemu dengan seorang lelaki yang tidur terlentang. Ini tadi tidur berbaring, tidur dalam keadaan berbaring. Orang ni tidur dalam keadaan terlentang, tidur keadaan terlentang, dan tiba-tiba tepi yang orang yang tidur terlentang tu, ada seorang lelaki yang sedang berdiri, yang memegang penyakuk daripada besi. Lalu Nabi kabur, tiba-tiba orang yang pegang penyakuk daripada besi, tiba-tiba dia datang, salah satu daripada pihak muka dia. Ini dia pergi kat orang yang tidur tadi, yang tidur terlentang. Dia pergi kat sebelah kanan, pipi sebelah kanan. Dia pergi sakuk pipi sehingga tembus ke belakang tekuk pipi sebelah kanan. Kemudian dia sakuk lubang hidungnya sehingga ke belakang tekuk, sehingga, dan dia sakuk matanya sehingga ke belakang tekuk. Ni azab kubur. Kemudian Nabi sebut dalam hadis ni, kemudian dia berpindah, dia beralih pula. Ni sebelah kanan, kemudian sebelah kiri pula. Kemudian dia beralih ke pihak yang kiri, dan dia buat seumpama apa yang dia buat pada pihak yang, pada pipi yang kanan. Pada pipi yang kanan, dia buat pipi yang kiri, buat macam pipi yang kanan. Maka Nabi kabur, tidaklah dia berpindah, tidaklah dia selesai daripada menyangkuk sebelah itu sehingga sihat pihak sebelah yang kanan. Mana tidak dah habis, tidak selesai ke sakut belah kiri, tengok belah kanan sihat dah seperti asal balik. Kemudian dia buat balik, selepas selesai belah kiri, dia sakut belah kanan pula. Sampai kiamat lah. Sakut belah kanan, sakut pipi sehingga tembus ke belakang tekuk, sangkut mata sehingga tembus ke belakang tekuk, sangkut lubang hidung sehingga tembus ke belakang tekuk. Kemudian belah kiri pula. Mana gila-gila lah dia azab sampai sehingga hari kiamat. Kemudian Nabi tanya kepada para malaikat Jibril dan Mikail. Qultu, aku tanya, subhanallah, ma haza, apakah dosa orang ni? Sebab apa dia diazab macam ni, sebegitu rupa, sakut pipi sehingga tembus ke belakang tekuk, sakut mata sehingga tembus ke belakang tekuk. Lalu malaikat ni dok jawab, qala li, kedua-dua orang ini berkata kepadaku, intalik, pergi jalan dulu. Dok oyak lagi, dok kabur lagi. Fantalakna, lalu kami pun bertolak pergi. Fa ataina ala misli tanur, lalu kami tiba di suatu tempat yang seumpama dapur roti. Bukan dapur roti, tempat yang macam dapur roti. Lalu Nabi kabur, tiba-tiba di dalamnya terdengar, di dalamnya ada suara hengar-bangar.
Tak mana dalam tu Nabi dengar suara bising bangor. Lalu Nabi pun jenguk. Fattala'na alai, lalu kami menjenguk ke dalam tempat tu. Ngita dalam tempat tu. Apakah yang berlaku dalam tempat tu yang bising bangor sangat. Lalu faiza fihi rijalun, tiba-tiba dalam tempat tu Nabi kata beberapa orang lelaki dan perempuan yang bertelanjang. Mana wa iza hum ya'tihim lahabun min asfali minhum. Tengah-tengah dia duduk saja tu Nabi khabar, tiba-tiba mereka mengalami api yang datang dari arah bawah mereka. Mana tengah-tengah dia duduk saja, laki puan dalam keadaan bertelanjang, tiba-tiba mari api menyambur mereka dari arah bawah mereka. Lalu Nabi sebut, apabila datangnya api dari arah bawah mereka, daudau, mereka berteriak, mereka melaung. Mana bila mari api berteriak, bila lepas tu hilang senyap balik tu galau macam biasa galau. Lepas tu mari pula api berteriak melaung, diazab oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Kemudian lalu Nabi tanya, maha ulak, siapa mereka ini, siapa yang disambut oleh api dari arah bawah. Lalu malaikat dok jawab, malaikat suruh jalan. Lalu qala li, kedua-dua orang itu berkata, intalik, pergi Nabi, malaikat kabur. Qala, lalu Nabi berkata, fantalaqna, lalu kami pun bertolak pergi. Fa ataina ala nahrin, lalu kami tiba di suatu sungai yang merah seperti darah. Bukan sungai darah, sungai seperti darah Nabi sebut. Lalu Nabi sebut, tiba-tiba di dalam sungai itu ada beberapa orang lelaki. Ada seorang lelaki. Di dalam sungai itu ada seorang lelaki yang sedang berenang. Dan waktu dalam sungai, tiba-tiba Nabi sebut, ada di tepi sungai tu ada seorang lelaki yang kerja dia mengumpulkan batu yang banyak. Waktu dalam sungai duk berenang, waktu tepi sungai duk kumpul batu yang banyak. Lalu kerja dia, bila hok berenang ni puas, hok berenang ni pergi kat tepi sungai. Lalu hok kumpulkan batu yang banyak tu, ambil batu tu, lotor batu ke dalam mulut orang yang berenang. Lotor batu, kemudian orang tu berenang balik. Gitulah. Selepas habis berenang, selepas puas berenang, waktu ni pula Nabi khabar, kullama raja'a ilaih, setiap kali dia kembali ke arah lelaki yang mengumpulkan batu yang banyak. Mana setiap kali dia pergi ke arah lelaki yang mengumpulkan batu tu, dia buka mulut, siap-siap dah, mempersiapkan dah untuk dilontarkan batu ke dalam mulut dia. Tu dah berenang dia, pergi buka dah mulut. Kemudian bila sampai kat tepi sungai tu, orang tepi sungai ambil batu, lotor suap batu dalam mulut. Begitulah dia azab sampai hari kiamat, tidak berhenti-henti. Mana Nabi tak sebut lagi, malaikat tak sebut lagi. Lalu malaikat Nabi tanya, siapa mereka ni? Siapa mereka berdua ni? Seorang dilontarkan batu ke dalam mulut, seorang kumpul batu. Lalu Nabi tanya, malaikat kata, qala li, kedua-dua orang ini kata kepadaku, pergi jalan dulu. Intalik, pergi berjalan. Fantalaqna, lalu kami pun bertolak pergi. Fa ataina ala rajulin karihil mir'a, lalu kami tiba ke atas seorang lelaki yang berwajah buruk, lebih buruk daripada wajah buruk yang pernah kamu lihat di atas dunia. Nabi sebut, mana wajah buruk yang kita tengok di atas dunia buruk dah, tapi wajah ni lebih buruk daripada wajah buruk yang kamu tengok di atas dunia, Nabi sebut. Lalu Nabi khabar, orang ni tiba-tiba diisinya ada api.
Dia gimana? Di sisinya ada api yang dinyalakannya. Kerja dia bertawaf, berjalan di sekeliling api. Tak ada gilai. Lalu malaikat Nabi tanya, siapa orang ni? Siapa yang muka buruk? Dok gimana? Duduk kawah api keliling api saja. Lalu malaikat ni dok jawab, qala li intalik, pergi. Lalu Nabi pun bertolak pergi. Kaki akan diceritakan selepas ni. Suruh jalan lalu lagi cerita. Fantalakna, lalu kami pun bertolak pergi. Ala ghaudatin mu'tamatin. Kami meneruskan perjalanan hingga sampai di sebuah taman yang indah penuh. Taman yang indah penuh dengan bunga-bunga musim bunga. Di dalam taman itu Nabi sebut ada seorang lelaki yang tinggi, yang mana Nabi sebut di tengah-tengah taman tu terdapat seorang lelaki yang aku hampir tidak dapat melihat muka dia, kerana yang hampir aku tidak dapat melihat kepalanya kerana tinggi lejut, tinggi melangit. Nabi sebut tiba-tiba di sekeliling orang tu, di sekeliling lelaki tu ramai budak-budak yang Nabi kabur. Aku tak pernah tengok mereka di atas dunia, yang duduk keliling lelaki yang tinggi tu. Lalu malaikat Nabi tanya, ma haza, siapa orang ni? Siapa yang orang ni yang tinggi melangit ni? Yang mana hampir aku tak dapat tengok kepala orang ni kerana tinggi melangit. Dan siapa mereka, budak-budak yang mengelilingi seorang orang ni? Lalu malaikat ni kabur, malaikat dah jawab lagi, qala li intalik, pergi. Fantalakna, lalu kami pun bertolak pergi. Fa ataina ala dauhatin, lalu kami tiba di atas di suatu pokok yang sangat besar. Lam ara dauhatan qattu a'zamu wala ahsana minha, yang aku tidak pernah melihat pokok yang lebih besar daripada pokok ini, dan aku tidak pernah melihat pokok yang lebih cantik daripada pokok ini. Dalam mimpi ni aku tengok pokok ni lebih cantik atas dunia. Aku tak boleh tengok lagi pokok yang lebih cantik daripada pokok ni. Kemudian malaikat ni khabar, irqi fiha, naiklah kamu ke atas pokok. Naik. Lalu Nabi khabar, fartaqaina fiha, lalu kami naik ke atas pokok itu. Naik sehingga sampai ke sebuah bandar. Ni dalam ilmu rai'ah, ilmu siapa naik patah pokok temu buah bandar dalam ilmu ra'i'. Mana tiba-tiba ada sebuah bandar yang dibina dengan batu-batu daripada emas dan batu-batu daripada perak. Lalu tiba naik atas pokok, temu dengan bandar, jumpa dengan bandar yang dibina daripada batu-batu daripada emas dan batu-batu daripada perak. Lalu kami datang ke pintu bandar. Kami pergi kat pintu bandar tu, lalu kami minta dibukakan pintu bandar. Mana Nabi dan dua orang malaikat ni minta penjaga pintu bandar ni buka pintu bandar ni. Lalu dibukakan kepada kami. Fadaqalna, lalu kami masuk. Nabi khabar, kami masuk ke dalam pintu bandar ni. Fatalaqana rijalun, lalu kami disambut oleh beberapa orang lelaki. Mana beberapa orang lelaki ni Nabi sebut syatrun min qalqihim ka ahsana ma antara'in. Nabi sebut sebahagian daripada mereka berwajah sangat comel, lebih comel, lebih lawa daripada yang pernah kamu lihat. Dan sebahagian lagi sangat buruk, lebih buruk daripada yang pernah kamu lihat. Mana Nabi disambut oleh orang yang separuh muka comel, yang sangat comel.
Dan separuh lagi muka buruk, yang sangat buruk, lebih buruk daripada yang pernah kamu lihat di atas dunia. Kok comel lebih comel daripada kok comel yang pernah kamu lihat atas dunia. Lalu Nabi kata, lalu malaikat qala lahum, kedua-dua orang malaikat ni kata kepada orang yang separuh comel separuh huduh ni, izhabu, pergilah, pergi berenang, pergilah kamu berenang di dalam sungai itu. Tiba-tiba Nabi kata, tiba-tiba ada sungai yang melentang, yang mengalir airnya seolah-olah airnya susu yang sangat putih. Lalu orang ni yang separuh comel separuh huduh ni, lalu mereka pun bila diarahkan oleh mereka suruh berenang dalam sungai, lalu pun mereka pun pergi berenang dalam sungai. Pergi berenang, kemudian habis berenang, kemudian Nabi kata, kemudian mereka pun balik kepada kami. Nabi kata, qad zahaba zalika su', sesungguhnya hilang keburukan daripada mereka. Bila berenang saja di dalam sungai itu, balik naik atas jumpa Nabi dan dua orang malaikat, tengok-tengok putih lepuk lagi. Hilang keburukan, ada separuh comel separuh huduh. Mana jadilah mereka rupa yang paling elok sekali, rupa yang paling cantik sekali. Lalu qala li, kedua-dua orang ini berkata kepada aku, hazihi jannatu adnin, ini syurga Aden. Mana barulah malaikat kabur kepada Nabi SAW, tempat yang duduk ni, yang menaik ni ialah syurga Aden. Wa hadza manziluka, dan ini tempat dudukmu. Syurga Aden ni sangat besar. Kalau dibanding dengan dunia, besar syurga Allah Ta'ala. Ulama disebut di dalam riwayat, malaikat Jibril pernah melancung dalam syurga Adam selama 500 tahun. Malaikat Jibril jalan dalam syurga Adam. Tetapi separuh syurga lagi nak khabar betapa besarnya syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Nabi malaikat kata, ini tempat dudukmu. Qala, lalu Nabi kata, tiba-tiba aku mendongok ke atas. Tiba-tiba Nabi sebut, tiba-tiba ada mahligai laksana awan yang putih. Lalu kedua-dua orang ni kata lagi kepada aku, hadza manziluka, ini tempat dudukmu. Lalu Nabi kata, qultu lahuma, aku berkata kepada kedua orang, kepada dua orang yang bawa aku ni, barakallahu fikuma, moga-moga Allah Ta'ala memberkati kepada kamu berdua. Fazarani fa'adkulah, biarkan aku, mana tinggalkan aku sini, aku nak masuk. Aku nak masuk dalam tempat aku ni, dalam syurga Adam. Qala, kedua-dua orang ini berkata kepada aku, ammal an, adapun sekarang mu tak boleh masuk. Mu tak boleh masuk dalam, bukan masuk, tak apa masa lagi. Tak apa masa lagi mu masuk dalam syurga Aden, kata malaikat kepada Nabi SAW. Wa anta dakilah, dan kamu akan masuk, dan kamu akan masuk suatu masa nanti. Masa ni tak boleh masuk lagi. Masa selepas ni kamu akan masuk dalam tempatmu. Lalu Nabi pun khabar, Nabi tanya, qultu lahuma, aku berkata kepada dua orang, fa inni ra'aitu munzul lailata ajaban, sesungguhnya aku melihat semalam perkara yang sangat pelik. Mana sehingga perkara yang pelik, kena katok kepala sampai pecah. Mana kepala yang pecah sihat seperti asal balik, kemudian katok pula kepala, kemudian tengok orang menyangkut besi pipi yang disangkut sehingga tembus ke belakang tekak. Mana pipi sakut pula mata sehingga tembus ke belakang tekak. Mana kemudian sembuh, bukan sakut pipi tu tak sihat gitu mana sembuh seperti asal balik. Mana perkara yang pelik. Nabi khabar, aku melihat perkara yang pelik semalam. Fama hadzal ladzi ra'aitu, maka apakah itu perkara yang aku lihat? Kenapa itu?
Lalu qala li, kedua-dua orang ini berkata kepada aku, baru nak khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sanukbiruka, sesungguhnya kami akan beritahu kepadamu, sekarang kami akan beritahu kepadamu, amma rajulul awal, adapun lelaki yang pertama, allazi ataita alaihi yuslabu ra'sahu bil hajar, yang kamu datang ke atasnya dalam keadaan dipecahkan kepalanya dengan batu. Yang pertama ialah Nabi malaikat ni kata fa innahu rajulu ya'khuzul qur'ana fayaqudu. Mana lelaki ni Allah Taala berikan kepadanya al-Quran. Lelaki yang Tuhan berikan kepadanya al-Quran tetapi dia tidak beramal dengan al-Quranul Karim, menyebabkan seksanya kena katuk kepala sampai pecah. Mana dia kerja dia baca saja al-Quran tetapi tidak beramal dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Dan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, "Faman ja'alahu amamahu qadatun ilal jannah." Maksudnya siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapan, mana barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pemimpin dia, memandu dia. Al-Quran kata gini, dia ikut Al-Quran. Al-Quran suruh sembahyang, Al-Quran suruh puasa, dia ikut Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai pemandu dia, membimbing dia ke arah kebenaran. Maka Al-Quran akan heret dia, akan bawa dia, pimpin dia, bawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Nabi sebut wa man ja'alahu qalfahu, dan sesiapa yang menjadikan Al-Quran di belakang. Mana dia baca saja Al-Quran, baca saja Al-Quran. Al-Quran menaharang kata haram arak, dia minum arak. Al-Quran kata zina haram, dia berzina. Dia sekadar baca Al-Quran tetapi tidak beramal dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Orang ni Nabi sebut dalam hadis, Al-Quran akan heret orang ni masuk ke dalam neraka jahanam. Dan disebut dalam hadis Nabi, Al-Quran akan menjadi hujah bagi kamu. Mana bila orang tu beramal dengan Al-Quran, ikut apa yang Al-Quran suruh, tinggal apa yang Al-Quran larang, Al-Quran akan menjadi hujah kamu, akan menolong kamu pada hari kiamat kelak. Dan ataupun akan menentang kamu. Mana kalau kamu tidak beramal dengan Al-Quran, sekadar baca saja Al-Quran, mana pada hari kiamat Al-Quran akan menentang kamu, akan melawan kamu pada hari kiamat kelak. Maka di dalam azab kubur, orang yang baca Al-Quran tapi tidak beramal dengan isi kandungan Al-Quran kena katuk kepala sampai pecah. Kemudian Nabi sebut lagi, orang yang kena katuk kepala sampai pecah ni wayanamu anis salatil maktubah, orang yang tidur siapa meninggalkan solat yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Tidur, mana sebagai contoh subuh, mana dia kerja subuh, dia tak bangun subuh, tidur, nafsu kecek dia, syaitan kecek dia, ulik lambat subuh, lambat hari, terbenang tu kenapa tubik matahari, terbitnya matahari baru kejut nak sembahyang subuh. Orang ni dia lainlah orang dak kejut dimaafkan oleh Allah Taala. Tidak dengar bang, sungguh tidak dengar bang, tidak dengar, tidak tahu jam, kejut, dia kena sembahyang lalu. Ketika dia terkejut, dia kena sembahyang lalu. Orang ni dia kejut tidur, syaitan kecek, suruh tidur sehingga terbit matahari. Orang ni tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertaubat, dia tidak qada sembahyang, orang ni dia dalam kubur, azabnya kena katuk kepala sampai pecah. Mana sembahyang ni berat, sebab Nabi sebut dalam hadis, orang ada ulama mengatakan dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi mengatakan orang yang tinggal sembahyang dia telah melakukan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa lain. Dia telah melakukan jenayah. Mana orang tak sembahyang ni, orang yang melakukan jenayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalam mazhab Hambali, orang tak sembahyang boleh jadi kafir, keluar daripada agama Islam kalau dalam mazhab Hanbal. Dalam mazhab kita Syafi'i, Ahmad, Syafi'i, Maliki, Hanafi, orang tak sembahyang dosa besar.
Dosa yang lebih besar sekali. Sebab apa mazhab Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan orang semuanya jadi kafir. Sebab Nabi kata man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang dalam keadaan sengaja, maka sesungguhnya dia telah kafir terang-terangan. Tu dalam hadis Nabi SAW. Banyak hadis Nabi yang kata orang yang sembahyang tak ada agama. Mana tu teruk. Tapi Imam Syafi'i kata kafir yang dimaksudkan dalam hadis ni bukan kafir yang mengeluarkan daripada Islam. Kafir kufur nikmat, tidak berterima kasih terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri nyawa tapi tak sembahyang, maka orang tu telah kufur nikmat, tidak berterima kasih terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada mazhab Ahmad, ada benda lah, tapi keluar daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi sebut, Nabi kata wa amma rajulul ladzi ataita alaihi yusarsiru sidqahu ila qafah wa min qawahu ila qafah. Adapun seorang lelaki yang engkau datang ke atasnya, tiba-tiba kenapa yang engkau datang ke atasnya hal keadaan disangkuk pipinya sehingga ke belakang tekuk, disangkuk lubang hidungnya sehingga ke belakang tekuk, disangkuk matanya sehingga ke belakang tekuk. Orang ni Nabi sebut, nak malaikat kabur, sesungguhnya dia ni seorang yang keluar sejak pagi daripada rumahnya. Kerja dia keluar daripada rumah sejak pagi, kerja dia dia berdusta. Kerja dia berdusta dengan satu kali pendustaan. Mana dia berdusta dengan satu kali pendustaan saja, tetapi tablughul afaq, sampai ke seluruh pelosok dunia. Zaman Nabi tak ada orang yang berdusta sekali dusta sampai ke seluruh pelosok dunia. Kita boleh nampak, kita boleh lihat zaman sekarang lah. Zaman ke zaman, orang yang berdusta, orang yang membuat fitnah kepada orang, sehingga satu fitnah tu tersebar ke seluruh pelosok dunia. Macam dalam Facebook, dalam TikTok, dalam YouTube, dalam apa lagi, banyak lah. Dalam tu bila seseorang tu buat fitnah, orang mereka tengok, orang Indonesia tengok, orang Singapura tengok, macam-macam orang tengok. Tu yang dimaksudkan oleh hadis Nabi, mana seorang tu keluar sejak pagi, dia melakukan pendustaan, satu kali pendustaan, sehingga seluruh dunia, sepelosok dunia tahu tersebar pendustaan ni ke seluruh pelosok dunia. Maka orang ni Nabi sebut disangkuk pipinya sehingga tembus ke belakang tekuk, disangkuk lubang hidungnya sehingga tembus ke belakang tekuk. Zaman Nabi tak ada lah mana melakukan pendustaan sampai ke seluruh pelosok dunia. Zaman ni kita boleh lihat, sebab internet ada, Facebook, YouTube dan macam-macam. Mana bila orang tu melakukan pendustaan, siapa orang jauh-jauh boleh tengok. Tu seterusnya Nabi kata wa amma rijalu wan nisa, adapun lelaki dan perempuan yang bertelanjang, beberapa orang lelaki dan perempuan yang bertelanjang, yang mana mereka tu duduk dalam tempat yang macam dapur roti. Kita sebut baliklah, mana lelaki dan perempuan yang bertelanjang yang duduk dalam tempat yang macam dapur roti, mana duduk saja, tengah-tengah duduk saja, mari api menyambur dari arah bawah mereka. Bila mari api berteriak, melaung, mana kemudian tak ada, hilang api. Kemudian mari pula api, mari menyambur orang yang perempuan dan lelaki yang bertelanjang. Nabi malaikat khabar orang tu ialah fa innahumuz zunati waz zawani. Mereka itu penzina lelaki, penzina perempuan dan penzina lelaki. Mana disebut perempuan itu sebab perempuan lah banyak menggoda ke arah penzinaan. Ada perempuan yang memakai seksi, yang memakai pakaian yang ketat, menyebabkan orang ramai tergoda lalu jadi penzinaan. Sebab tu Nabi kata sesungguhnya mereka itu penzina perempuan dan penzina lelaki. Mana macam orang curi, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran wasariku, pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Sebab ramai orang kejenis orang lelaki, ada penzina ni
Sebab perempuan lah yang menggoda, pakai pakaian yang ketat, yang menyebab yang menggoda sehingga orang ramai tergoda dengan diri dia. Mana golongan ni Nabi dok ngaku dan Nabi kabur golongan ni di kalangan ahli neraka. Mana Nabi kabur perempuan yang memakai pakaian yang ketat, yang menampakkan bentuk tubuh, yang makai pakaian yang nipis, yang nampak bentuk tubuh dia. Nabi kabur golongan ni ahli neraka, tidak boleh bau syurga. Mana pada hari kiamat nanti 500 tahun perjalanan nak pergi ke syurga tu. Jarak perjalanan 500 tahun nak pergi ke syurga tu, boleh dah bau syurga. Bau syurga boleh dah. Tetapi golongan ni tidak boleh bau syurga. Nabi sebut di dalam hadis Nabi, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian wa amma ar-rajulul ladzi ataita alaihi yusbihu fin nahri. Adapun lelaki yang engkau datang ke atasnya, mana lelaki yang sedang berenang di dalam sungai, yang sedang berenang kemudian dilontar batunya ke dalam mulut, maka orang ni Nabi sebut, malaikat sebut orang ni makan riba. Kerja atas dunia makan riba. Maka dalam kubur, azab kubur dia kena lontar batu dalam mulut, kena makan batu, suap batu. Kemudian malaikat kabur, wa amma rajulul karihil mir'at. Adapun lelaki yang buruk rupa, yang mana dia berada di isi api, kerja dia nyalakan api saja, dok gilai, dok bawah api saja. Lalu malaikat kabur, fa innahu maliku qazinin nar. Maka sesungguhnya orang ni malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka ni rupanya sangat buruk. Muka sangat buruk. Dok pergi mana? Mana duk jaga api? Duk jaga api neraka saja. Ni Allah Ta'ala tugas masing-masing pada para malaikat. Kemudian malaikat kabur lagi. Wa amma rajul tuwal. Adapun lelaki yang tinggi, yang berada di dalam taman, malaikat kabur, maka orang ni ialah fa innahu Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini Nabi tengok orang ni tinggi melangit sehingga dok nampak kepala orang ni. Mana malaikat kabur tu Nabi Ibrahim. Dan ada pun budak-budak yang dok keliling Nabi Ibrahim alaihi salam ialah budak-budak yang dilahirkan, budak-budak yang mati di atas fitrah, mati di atas suci bersih. Budak-budak yang mati kecil, yang tak balik lagi. Lalu berkata sebahagian orang Islam kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa auladul musyrikin, macam mana dengan anak-anak orang musyrikin? Kalau anak-anak orang musyrikin macam mana kalau dia mati kecil? Lalu Nabi sebut, faqala Rasulullah, maka sabda Nabi SAW, wa auladul musyrikin, begitu juga anak-anak orang musyrikin. Anak-anak orang musyrikin kalau dia mati di atas fitrah, kalau dia mati kecil, dia mati di atas fitrah, mati di atas suci bersih, tidak ada dosa ke atasnya. Begitu juga orang kafir yang baru masuk Islam. Mana Nabi Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salam. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika orang kafir ni berhenti daripada kafir, in yantahu, jika mereka berhenti daripada kafir masuk Islam, Allah Ta'ala kata yughfar lahum, diampunkan bagi mereka dosa-dosa yang telah lepas. Dosa-dosa yang dia buat, minum arak, judi dan apa-apa, bila dia masuk Islam, dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Tu mana kalau orang murtad ada orang murtad tak kira. Mana dia masuk Islam, kemudian murtad, kemudian masuk Islam balik, mana tak ada kira. Mana bila dia masuk Islam balik, puasa yang ditinggalkan pada ketika dia murtad dia kena ganti habis. Solat yang ditinggalkan pada ketika dia murtad dia kena ganti habis, nak denda dia sebab dia murtad. Sebab orang murtad ni bila dia murtad, dia telah melanggar perjanjian dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Nabi sebut dalam hadis, man baddala dinahu
faqtulu, siapa yang tukar agama hendaklah dibunuh. Mana kalau tak bunuh menyebabkan ia bocor kabar keburukan tentang Islam kepada orang luar, kepada orang bukan Islam. Sebab itulah orang murtad hukumnya bunuh. Mana kalau murtad ni masuk Islam balik kena denda, kena puasa. Masa ketika dia murtad 2 tahun kena puasa. Semayang ketika dia tinggal pada ketika murtad 2 tahun dia kena semayang, kena denda sebab dia murtad. Dan ada pun Nabi akhir hadis, wa ammal qaumul ladzina kanu syatrun minhum, adapun kaum yang separuh mereka yang separuh muka buruk, separuh muka comel, orang ni malaikat khabar fa innahum qaumun khalatu amalan, mereka ni atas dunia mereka ni suka mencampurkan amalan yang soleh dengan amalan yang buruk. Mana buat amalan soleh dalam masa yang sama buat amalan buruk, lalu Allah Ta'ala memaafkan daripada mereka. Dalam kalau Allah Ta'ala dah maaf, ada benda Allah Ta'ala memaafkan daripada mereka, suruh terjun dalam sungai. Terjun dalam sungai, naik daripada sungai, putih melepuk muka dia. Kemudian ulama banyak lagi kalau nak kita cerita hadis yang menyebabkan seseorang itu diseksa dalam kaum ni, sebahagian sahaja. Kalau kita banyak lagi lah, ini sebahagian yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama mengatakan, para ulama mengatakan hadis ini adalah dalil yang jelas adanya seksa di alam barzah. Ini kalau ada percaya boleh menyebabkan rosak akidah lah. Ini boleh menyebabkan rosak akidah. Dan ulama mengatakan mimpi para nabi adalah wahyu yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan seksa ini berlaku sampai hari kiamat. Memang mana duduk atas dunia ni sekejap aja. Mana 80 tahun, 90 tahun duduk dalam kubur lama. Ada orang tu zaman Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam 1000 tahun. Mana duduk dalam kubur kita tengok beribu-ribu tahun Nabi Adam duduk dalam kubur. Nak kubur orang yang kena seksa dalam kubur, mana orang duduk dalam kubur lebih lama daripada duduk atas ni, dan diseksa lebih lama. Pada hari akhirat nanti lebih lama lagi je, lebih lama diseksa daripada diseksa di dalam kubur. Mana orang kafir memang tak ada cang lah. Orang kafir pada hari akhirat nanti kekal dalam neraka selama-lama, tak ada cang orang kafir masuk syurga. Kalau orang Islam yang melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala dah maaf, dia akan diazab dulu dalam neraka, diseksa dulu dalam neraka, tak tahu berapa ribu tahun duduk dalam neraka, kemudian baru boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu apa mana kalau mana Nabi sebut dalam hadis, Nabi sebut dalam hadis kena kita kena bertaubatlah kalau ada melakukan dosa. Kalau ada melakukan dosa kepada Allah Ta'ala ke, ada melakukan kesilapan, kita kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh tangguh-tangguh. Tidak boleh tangguh-tangguh. Kita ada buat dosa hari ni ke, esok mari dulu ke, kita kena taubat. Sebab kita tak tahu. Ulama kata wajib. Tak boleh tangguh-tangguh taubat. Sebab kita tak tahu mati bila, esok ke, lusa ke, tak tahu. Maka diwajibkan bila seseorang itu ada melakukan dosa, kena bertaubat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Kalau orang tu tidak bertaubat, tak tahu Allah Ta'ala memaafkan dia, tak apalah. Kalau Allah Ta'ala memaafkan dia, mana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampun dosa syirik. Dosa syirik Allah Ta'ala dah ampun, dan Allah Ta'ala mengampun dosa selain syirik bagi sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Mana kalau orang tu Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala dah maaf, alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala dah maaf, masuk dalam neraka dulu, kemudian baru boleh masuk syurga. Rasa cukuplah lambat insya-Allah. Rasa cukuplah sekadar pada malam. Minta maaf banyak-banyaklah kalau ada salah dan silap. Minta maaf banyak-banyak. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.